Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi di saluran YouTube Nur Samila Samsudin. Hari ini saya ingin kongsikan bahan bacaan saya yang berjudul Lentera Mustika karya Nisa Harun terbitan Bibliolit. Ini merupakan cetakan pertama di bawah payung Bibliolit untuk Lentera Mustika, iaitu 2022 tahun cetakannya. Tetapi saya dapat tahu bahawa Lentera Mustika ini sebenarnya ada cetakan yang lebih awal, dan ini adalah cetakan yang seterusnya yang terkini lah, yang ada kat tangan saya ni. Okey. Cerita ni sebenarnya saya nak pecahkan ulasan kepada dua bahagian, dan bahagian kali ini memfokuskan kepada konflik dan peleraian yang dibuat oleh puan penulis Nisa Harun. Okey, yang kedua mungkin saya akan sentuh tentang pantun, tetapi bukan di dalam video ini. Okey, apa yang menarik tentang Lentera Mustika, dan apakah konflik yang membuatkan saya tertarik untuk menyentuhnya di dalam ulasan kali ini? Ada dua yang saya nak cungkil keluar. Yang pertama tentang konflik hati Mustika tentang pemilihan jodohnya. Yang kedua tentang konflik watak sampingan yang mana ia berkait dengan masyarakat kita. Saya pergi kepada konflik yang pertama. Kita tahu soal jodoh ni adalah rancangan Allah. Rancangan yang memang tak ada siapa pun tahu, sama dengan kematian. Okay, tetapi bila dikatakan pemilihan, manusia ini sebenarnya diberikan akal untuk memilih. Dan Mustika, bila saya letakkan diri saya ke dalam diri Mustika, memang sukar untuk membuat pilihan. Sebab lelaki yang hadir di dalam hidupnya, apa yang saya baca, semuanya adalah lelaki yang perfect, yang cukup sempurna dari segi rupa, dari segi keuangan atau status ekonominya sangat baik. Dan mereka semua meminta harapan daripada Mustika, dan salah seorang daripadanya adalah yang memang Mustika pun suka. Kerana apa? Kerana mereka sealiran. Kedua-duanya berada dalam dunia pantun. Okay, yang mana mereka boleh berbincang, mereka boleh memahami melalui istilah-istilah pantun, pembinaan pantun, dan perancangan masa depan pantun di peringkat yang lebih tinggi. Okay? Tetapi pemilihan itu tidak dibuat sehinggalah anjakan masa berlalu. Okay? Dan ada seorang lelaki, duda, anak seorang yang muncul, dan itu yang menjadi pilihan Mustika. Apa yang ingin saya tekankan di sini? Konflik pemilihan jodoh ini, peleraiannya oleh Mustika menggunakan timbangan-timbangan akal dan juga pemerhatian yang sangat teliti. Dia memilih watak Emil Johan, duda, anak seorang, kerana satu sebab. Dan sebab ini membuatkan kita sebagai pembaca berfikir sama. Okay? Mungkin orang akan tertanya, kenapa seorang duda? Kenapa bukan 3 bujang yang dah lama menantikan dia? Sebab kalau nak dibandingkan dari segi ekonomi, dari segi rupa paras, penulis menggambarkan keempat-empat lelaki ini perfect, sempurna. Okay? Jadi cara Mustika memilih itu membuatkan saya memilih sama. Ya, pemilihan dia berdasarkan satu ayat, iaitu matlamat lelaki yang bernama Emil Johan ini. Tatkala dia memilih Mustika menjadi bakal ibu kepada anaknya. Ayat yang dinukilkan oleh penulis untuk menjadi satu titik peleraian itu pun dah cukup pada saya, dah cukup syarat untuk seorang Mustika memilih Emil Johan sebagai jodohnya. Okey, yang itu saya tak nak reveal, saya tak nak dedahkan apa ayatnya. Tetapi pada saya, kalau anda membaca, anda menghadapi konflik pemilihan jodoh, ia menjadi satu panduan lah kepada para wanita untuk memilih jodohnya. Okey, dan yang kedua, konflik kedua macam saya sebut tadi adalah konflik
yang dinaikkan oleh puan penulis kepada watak sampingan, iaitu kawan baik Mustika. Kat sini saya lihat ya, benda ni sebagai satu isu semasa yang memang rancak diperkatakan di media-media sosial. Bagaimana kecurangan suami, ada perempuan yang kedua cuba berkahwin dan memadukan isterinya atau paling tidak bercerai, dan hak wanita sebagai isteri pertama dinafikan. Banyak kes. Ia bukannya kes tahun terkini, tetapi ia tahun yang sebelum-sebelumnya. Okay, dan kalau kita nak kata bahawa konflik yang dinaikkan di dalam Lentera Mustika terhadap persoalan suami curang, isteri terabai, itu bukan konflik baru, itu konflik klasik, tetapi saya melihat kepada peleraiannya. Okey, peleraian yang dinaikkan oleh puan penulis untuk konflik yang satu ini, pada saya ia sesuatu yang perlu dibaca, perlu diperhatikan oleh setiap wanita sama ada sudah berkahwin atau belum, kerana ia melibatkan masa hadapan. Dan ia merupakan satu ilmu yang dititipkan oleh puan penulis untuk kita para wanita cakna akan perkara ini. Yang dititipkan ini merupakan nasihat guaman, peleraian yang melibatkan proses undang-undang yang diterangkan dalam bentuk dialog santai di antara watak-wataknya sangat membantu. Dan peleraian ini jarang saya jumpa di mana-mana novel Melayu yang menaikkan konflik yang sama. Okay, dan saya memang cadangkan anda untuk membacanya supaya kita dapat menyelami dan meletakkan diri kita dalam situasi tersebut. Jarang kita lihat konflik yang dinaikkan memfokuskan kepada bukan watak utama tetapi watak sampingan, tetapi ia memberi kesan dan ia menggerakkan cerita juga, sebab perkara ini, konflik ini berkait dengan watak utama Mustika ini sendiri. Dan bagaimana perasaan Mustika itu ketika perkara atau konflik ini dinaikkan oleh puan penulis pun sangat memberi kesan. Okey. Dan saya memang bila baca buku ni, saya memang baca dengan berhati-hati sebab saya rasa macam merugi kalau saya ada skip sebaris 2 ayat. Okey, sebab di dalamnya bukan hanya ada titipan pesan tentang kehidupan dan undang-undang, tetapi juga ada emosi. Oh, dia bercakap tentang undang-undang, mesti macam apa kaitannya dengan emosi? Undang-undang ni sesuatu yang orang kata teks. Okey, macam orang kata beku, baku dan kaku. Ada ke emosi ketika kita membicarakan tentang undang-undang? Bahasa undang-undang kita tahu straight kan? Okay, tetapi tidak di dalam Lentera Mustika. Anda baca dan anda boleh komen, bagi pendapat anda tentang buku yang sama tetapi dari sudut pandang pembaca yang berbeza. Sekian dulu ulasan saya untuk buku Lentera Mustika karya Nisa Harun terbitan Bibliolit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.